baru, apa benda yang akan kita jumpa? Hak tiga benda ni. Pertama, akan banyaknya berlaku hari-hari kejahilan. Orang akan menonjolkan kejahilan. Yang keduanya, apa yang akan berlaku kepada kita? Ilmu akan dihilangkan. Ulama-ulama akan mati. Akan berlaku pembunuhan semakin banyak. Allah Ta'ala sebut kebijaksanaan. Rusydi, rusydan, mursyid, rasyidi, semua diambil daripada perkataan ini. Rasyidah, Rasyid, nama dia ialah bijak, cerdik, petunjuk. Maka tuan-tuan, di saat-saat akhir zaman ini, Allah suruh kita baca surah Al-Kahfi, Nabi suruh baca surah Al-Kahfi. Salah satu ayat itu ialah, jadilah orang yang bijak, orang yang cerdik. Dan saya katakan tadi, orang yang cerdik itu nak dapat daripada mana? Nak dapat daripada ilmu. Satu benda banyak makna, satu benda banyak perkataan. Contoh, satu perkara, nama dia mati. Mati. Apa tu? Mayat. Kenapa dia jadi mayat? Dia mati. Orang yang mati, pelbagai nama diletak pada orang mati. Satu, mati. Siapa tu? Ada orang mati ke? Kita tak kenal pun. Ada orang mati ke? Ada orang mati. Kalau kita tak apa nak kenal, kita gunakan perkataan mati. Kalau aksiden, dua terbunuh dalam satu kemalangan jalan raya. Terbunuh pula dia. 32 terkorban di dalam kejadian tanah runtuh. Terkorban pula dah. Hak jenis mati tragis ni nama dia terkorban. Nampak? Entah. Kalau raja ke mangkat pula, kalau nabi wafat pula, padahal mati. Kalau orang tu orang yang baik sikit, meninggal dunia. Ustaz Kazim meninggal dunia. Jarang orang sebut Ustaz Kazim mati, jarang. Ustaz Kazim meninggal dunia. Okey, nampak? Kalau dia tu orang yang kita sayang, kita tak sebut mati. Kita sebut dah tak ada. Kita telefon mak kita, mak, Abang Bidin dah tak ada. Dia ke mana? Matilah mak, bodoh tengok ni. Nampak? Kalau dah kita sayang, kita panggil udah tak ada. Dia dah tak ada. Maknanya kita sayang dekat dia. Ayah, mak dah tak ada. Nampak tak? Kalau kita benci, mampus. Bila dia nak mampus? Itu benci tak tuan-tuan? Perkataan dia banyak, perbuatan dia satu, mati. Begitulah dengan rusdan. Bijak, cerdik. Oh, macam-macam. Pertama, dia dipanggil alim. Oh, dia orang alim. Dia orang bijak. Dia orang pandai. Dia orang berilmu. Dia orang cerdik. Satu benda, tapi banyak perkataannya. Dia orang pandai. Oh, pandai. Sebab apa dia pandai? SPM straight A. Oh, pandai. Tapi belum tentu bijak. Berapa ramai yang pandai kena tipu dengan scammer. Pensyarah universiti pandai tak? Kena tipu dengan scammer 500,000 juta. Bercinta dalam internet 500,000 juta. Dia tak bijak. Dia kena bijak. Bijak saja pun tak betul lagi. Dia kena tambah lagi. Cerdik lagi tuan-tuan. Sebab tu dalam ayat ini Allah tak kata mimma alimta ilman. Dia tak sebut benda itu. Dia sebut alimta rusydah. Kau bagi kepada aku pandai.
kebijaksanaan. Nabi Musa, orang paling pandai zaman dia. Dia Nabi, dia Nabi, dia Nabi. Orang tanya dekat dia, siapa yang paling pandai? Wahai Nabi Musa, aku Nabi. Allah tegur dia. Ada lagi, kamu pergi cari satu laki-laki, pergi belajar dengan dia. Nabi disuruh belajar dengan dia. Kenapa? Kerana hak Nabi Musa disuruh belajar tu, dia ada satu nama, Mursyid Rushdan. Nama dia Nabi Khidir alaihissalam. Dia bukan Nabi macam Nabi Musa, dia bukan Rasul macam Nabi Musa, dia bukan Rasul, dia Nabi Khidir, dia bukan Rasul. Untuk dia ya. Tapi Allah kata dekat Nabi Musa, pi cari dekat dia, Majma'al Bahraini, di pertemuan dua lautan, dia duduk di situ, pi mengaji dengan dia. Nabi Musa datang, dia tanya pada Nabi Khidir, dia kata apa? Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda? Boleh tak aku ikut engkau? Hal, boleh tak? Attabi'uka, aku ikut kamu. Dan bila aku ikut kamu ni, boleh tak kamu ajar kepada aku menjadi ilmu yang petunjuk kepada aku? Subhanallah. Maka tuan-tuan, di zaman akhir ini, tuan-tuan kena cari ilmu yang boleh memberikan petunjuk kepada tuan-tuan. Yang kita duk mengajar fardu ain, yang kita duk mengajar apa semua tu, alhamdulillah, tambahkan lagi ilmu-ilmu lain. Untuk menghadapi saat-saat yang dikatakan dunia akhir zaman. Contoh, saya ni ustaz, tapi ilmu tak ada. Duk ulang benda tu untuk ustaz apa, ngaji tak ada, pandai pun tak, ilmu pun tak banyak, tak ada ilmu. Sekadar jadi penceramah aja saya ni. Ilmu tak ada. Habis tu kalau tak ada ilmu, yang ustaz ceramah buat apa? Saya berceramah bukan sebab saya alim. Saya berceramah sebab saya Muslim. Sebab Allah kata orang Islam kena berdakwah. Kalau nak tunggu alim baru nak berdakwah, mampu sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Nak tunggu jadi alim baru nak sampai, jenuh tuan-tuan. Saya juga guru besar sekolah. Ya juga. Saya juga pelakon. Saya juga penyanyi. Saya dah ada single dengan KRU. Tuan-tuan tak ada hari. KRU tuan-tuan. Jangan kau lafazkannya. InsyaAllah 2-3 bulan nanti saya akan masuk studio. Buat apa Ustaz? Buat album. Fully album. Bukan single. 10 buah lagu. Oh, Ustaz jadi penyanyi pula. Penyanyi? Ceramah tak boleh, kita penyanyi. Dan saya juga pelakon. InsyaAllah filem saya dah buat dah minggu lepas, dubbing. Memasukkan suara dalam filem. Satu hari lah duk dubbing. Nak buat dubbing suara. Belum mula suara saya. Kisah ini, kisah yang tiada kena mengena dengan hidup atau yang telah mati. Tetapi ianya diambil daripada kisah real. Dari mulut Ustaz Kazim sendiri. Koma tak percaya. Lantak koma dah. Zim Allah Kazim. Ui, nak masuk dubbing tu tuan-tuan. Berpuluh kali baru masuk. Loh. Tak mau lepas ni nak berlakon susah. Apa yang saya nak cerita pada tuan-tuan? Dalam filem kita ni, di belakang ni ada skrin. Ni nama dia white screen. Di belakang kita ni, kalau tuan-tuan buang white screen, tuan-tuan akan jumpa green screen.
Saya berlakon, pakai baju rimau, berlakon dalam hutan. Padahal yang saya berlakon tu dalam studio. Tak ada hutan pun. Daripada mana datang hutan? Daripada green screen. Komputer menggunakan teknik green hijau ni, screen hijau ni, dia buat seolah-olah saya dalam hutan. Ni sekarang ni duk kecoh tentang filem Avatar. Tak muka panjang, badan panjang, Avatar. Yang itu semua screen. Mereka duduk dalam studio, pakai alat, duduk berlakon macam rimau jalan. Lalu komputer, grafik semua ni tuan, dia ubah tuan-tuan. Duduk di dalam laut, duduk di dalam gua, duduk di dalam hutan. Kita tengok, betul. Maka kata Allah, kamu jadilah orang bijak. 20 tahun dulu, saya baca khutbah. Masa tu saya imam masjid. Saya merangkap timbalan pengurusi masjid. Saya baca khutbah. Habis sembahyang Jumaat, saya nak balik rumah saya, ada 4-5 orang. Persatuan Pengkaji UFO tahan saya dekat tangga. Dia kata, Ustaz, tadi Ustaz dalam khutbah, Ustaz ada sebut tentang UFO. Ya. Ustaz tak percaya ke UFO tu ada? Tak. Kami mengkaji UFO, Ustaz. Kami daripada Persatuan Mengkaji UFO. Ada tak? Saya tanya dekat dia, dah berapa tahun dah buat ahli persatuan? 10 tahun. Pernah tengok ada UFO depan mata? Tak pernah tengok. Bukankah ada ayat di dalam Al-Quran menjelaskan tentang kehidupan? Quran sebut jelas-jelas bahawa manusia adalah makhluk paling istimewa sekali. Walaqad karramna bani Adam. Dan kami memuliakan anak cucu Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di bumi. Allah Ta'ala kata, Allah yang memuliakan anak cucu Adam. Dia yang angkut manusia ni di darat dan di bumi ni dengan pengangkutan. Kalau abang kata UFO tu lebih canggih daripada manusia, mana abang nak letak ayat ni? UFO terbang, jet tak boleh hambat. UFO terbang, radar tak boleh kesan. UFO terbang, tiba-tiba je dia hilang. UFO terbang, tak dapat langsung dikesan. Maknanya dia lebih canggih daripada manusia. Kalau dia lebih canggih daripada manusia, abang dah menolak satu ayat dalam Quran. Allah kata manusialah yang paling hebat dalam dunia ni. Baik di darat, baik di bumi, dia nak terbang ke, dia nak apa ke, itu kemuliaan yang Allah bagi pada manusia. Allah tak bagi pada makhluk lain. Kenapa abang tak jadi cerdik? Al-Quran ni lah nak jadikan kita rusdan, cerdik. Dulu mereka buat Neil Armstrong mendarat di bulan. Presiden Amerika boleh telefon ke bulan. Hello Armstrong, ayo. Cuba tuan-tuan telefon tengok sekarang. Kalau dulu tahun 68 orang boleh telefon ke bulan, takkan tahun 2023 orang tak telefon ke bulan? Cik fikir. Fikir itulah dipanggil rusdan. Ilmu yang kita kena ada untuk menghadapi dunia akhir zaman ialah ilmu tentang kebijaksanaan. Kerana manusia boleh memanipulasi pemikiran manusia yang lain menggunakan teknologi. Tuan-tuan ambil video saya tengah bercakap ni. Tuan-tuan boleh ubah pergerakan saya. Tuan-tuan boleh bercakap. Buat benda yang lain. Tadi saya tengok dalam satu video. Dia sebut di situ. The real sound of Michael Jackson. Jackson pun menyanyi, bidit, bidit, dia menyanyi. Orang komen, this is not vocal of Michael Jackson, this is your father's grandfather voice, gitu dia. Dia edit tuan-tuan.
Dia edit suara Michael Jackson tu, dia buang suara Michael Jackson, dia bubuh gambar tok dia. Bedek, bedek, bedek apa hang bedek? Malah gambar orang mati pun makcik dia boleh bagi bergerak. Gambar arwah suami kita dah mati 40 tahun. Dia boleh bagi proses, gambar tu ada warna, cantik punya. Gambar tu 50-an ada warna. Sebelah gambar kita, dia ambil gambar dekat kedai gambar Ahwat. Kedai foto Ahwat. Ambil gambar. Pergi dekat dia, komputer tu boleh buat gambar makcik ada warna, gambar pakcik ada warna. Masuk dalam satu lagi aplikasi, gambar arwah suami boleh bercakap. Lama. Ayah, ya Allah, ayah. Ayah apa mau gambar tu dia bagi bergerak. Nabi sebut dah benda-benda ni akan berlaku di akhir zaman. Tapi sayang tuan-tuan, manusia hari ni tak mau siasat betul-betul apa yang dia tengok, apa yang dia kaji, apa yang dia dengar. Akhirnya berlakulah fitnah. Dia tengok, dia dengar, dia baca, dia tak siasat, dia tak kaji, akhirnya rosak. Berhati-hati tuan-tuan, kita dah masuk tahun baru. Berhati-hati. Kadang-kadang orang tu tak kata, kita kata, dia kata. Akhirnya kita berdosa. Dia tak kata, tapi ada orang yang tulis dalam TikTok, orang ni kata, kita pun dengar. Oh, kita kata, dia kata. Padahal dia tak kata. Akhirnya kita berdosa pasal kata kat dia. Jadi cerdik. Tolong tuan-tuan, di akhir zaman ni, tolong jadi cerdik. Bagaimana nak jadi cerdik? Jawapan dia tuan-tuan ialah ilmu. Sebab apa yang saya sebut macam itu? Sebab Nabi SAW sebut. Di akhir zaman kata Nabi, inna baina yaday sa'ah la ayyaman yanzilu fiha al-jahlu wa yurfa'u fiha al-'ilma wa yukthuru fiha al-harj. Kata Nabi, apabila hampirnya kiamat, akan berlakulah hari-hari kejahilan berleluasa. Ilmu akan dihilangkan dan banyaknya berlaku pertumpahan darah. Dan sekarang kita nak masuk tahun baru, apa benda yang akan kita jumpa? Hak tiga benda ni. Pertama, akan banyaknya berlaku hari-hari kejahilan. Orang akan menonjolkan kejahilan. Terang-terang secara kejahilan akan ditonjolkan. Nabi sebut, sampaikan nak jadi imam, tak ada siapa nak jadi imam. Akan berlaku satu zaman. Orang sudah berbaris menunggu siapa nak jadi imam. Seorang pun tak nak jadi imam. Orang tak tahu dah nak jadi imam. Ditolaknya orang yang pakai jubah jadi imam. Syekh, entah jadi imam. Batuk. Serta merta batuk muntah. Tadi tak batuk. Tolak jadi imam, batuk terus. Din, kamu balik pada umrah, kamu nak jadi imam kejap. Aku COVID, lari semua orang, tak ada siapa yang tinggal tuan-tuan. Ini yang akan berlaku satu hari nanti tuan-tuan. Yang keduanya, apa yang akan berlaku kepada kita? Ilmu akan dihilangkan. Ulama-ulama akan mati. Ada tiga benda yang Nabi takut di akhir zaman. Pertama, kasural mal. Harta jadi banyak. Bila harta jadi banyak, fayatahassadu, maka akan berlaku hasad dengki. Bila dah banyak berlaku hasad dengki, fayuqtatilu, banyaklah berlaku pembunuhan. Tuan-tuan, harta sekarang semakin banyak dan semakin orang duk berebut. Yang tuan-tuan duk tengok di Ukraine, tuan-tuan duk tengok di Rusia tu, jangan duk kait dengan hak Islam. Ada yang kata dah, Putin inilah pejuang Islam. Bila dia nak Islam? Kita hari ni asal klaimnya terus Islam terus. Tengok mapai je tuan-tuan pakai jubah, mapai ni Islam lah.
Dia tengoknya Neymar pegang handphone. Neymar pegang. Makcik kenal kan Neymar ni? Pemain bola sepak Brazil. Nama dia Neymar. Dia pegang handphone. Tangan dia kat belakang. Orang ambil gambar dia. Orang zoom gambar dia. Nampak dia baca surah Al-Mulk. Kita pun bila dengar, ya Allah, Neymar baca surah Al-Mulk belah otak. Mereka edit. Sebab tu yang saya katakan tadi, di akhir zaman kena jadi cerdik, entah. Saya ambil pingat di Istana Negara. Agung anugerah dekat saya, pingat Datuk. Alhamdulillah. Waktu rehearsal tu tuan-tuan. Besok nak ambil, hari ni kena datang istana. Nak ambil cara berlatih, nak berjalan, nak duduk pun semua. Saya duduk depan sekali. Tan Sri apa tu, 1, 2, 3, 4. Hak saya punya. Duduk depan sekali. Saya tengok sebelah saya, kerusi kosong. Saya tengok nama dia. Chan Kong Choi. Cina. Tapi masa rehearsal dia tak datang. Saya tak tahu siapa dia. Saya pun berlatih cara tak, cara tunduk nak ambil semua. Lepas tu balik. Esok pakai baju Melayu, kemah juga. Begini duduk kat depan. Bila duduk, saya tengok hujung. Orang pakai duduk berdiri, tengok duduk ria rendah. Siapa pula ni? Loh, rasa macam pernah tengok dia ni. Jackie Chan ni. Duduk sebelah saya lah. Chan Kong Choi duduk sebelah saya. Rupanya Jackie Chan. Hak Jackie tu nama glamour dia. Hak nama IC dia lain. Oh, tuan-tuan. Dia pakai kepiah duduk sebelah saya. Orang pakak mari ambil gambar. Pegawai dalam istana tu tuan-tuan tegas. Tuan-tuan jangan duduk main-main. Dia tengok mereka duduk ambil gambar. Sampai mereka duduk atas kerusi saya tu. Nak duduk sebelah dia. Sampai saya duduk lagu ni. Punya nak duduk rapat dengan Jackie Chan. Oh, saya kata melampau ni. Oh, sudah tuan ni. Datang pegawai bentara istana tu. Bukankah saya dah cakap tidak dibenarkan mengambil gambar dalam balai Rong Sri? Duduk. Datuk Seri Datuk. Duduk. Ui, padat muka hampa. Ambil gambar. Saya pun duduk tengok pegawai tu pergi jauh kat belakang. Saya buat keluar handphone saya. Jackie Chan. Selfie. Saya pula ambil gambar. Entah. Begini Jackie Chan. Saya begini dengan dia. Entah. Seimbang dengan dia. Sementara nak tunggu Agung masuk. Keluarlah surat khabar. Keluarlah internet. Jackie Chan memeluk Islam. La ilaha illallah. Kita pun share. Bila masa dia Islam angah, oi. Mudah-mudahan dia Islam lah, insya-Allah. Dia tak Islam lah. Dia dapat pingat Datuk pakai songkok. Duduk sebelah saya, duduk tersengih tu. Kelihatan pelakon terkenal Hollywood dan Hong Kong, Jackie Chan berada di sebelah penceramah terkenal dari Malaysia, memeluk agama Islam, keluar di Indonesia tu. Tahukah kalian bahawa aktor antarabangsa Hong Kong, Jackie Chan, telah memeluk Islam? Saya mendengar. Apa kebenda ni tuan-tuan? Cuba jadi cerdik sikit. Apa benda yang tuan-tuan buat, kaji. Sekarang orang boleh buat macam-macam tuan-tuan. Dan kata Nabi SAW lagi, akan berlaku pembunuhan semakin banyak. Jadi ini benda yang kita kena ingat elok-elok. Jadi saya minta pada tuan-tuan, tambahkan imun dalam badan kita. Kita minta pada Allah, Allah pelihara Malaysia, Allah pelihara kita di Melaka, di mana-mana saja. Janganlah COVID, Omicron lah apa bala semua ni janganlah datang. Kita minta semua pihak beringat,
Terima kasih pada pihak polis, Kementerian Kesihatan, doktor, hospital lah, macam-macam lah yang duk tolong macam-macam. Tetapi kita juga kena buat persiapan untuk diri kita. Dulu bila saya sebut, cubalah berubat dengan Habbatus Sauda. Orang maki saya. Ustaz Kazim ni bodoh. Ustaz-ustaz pun tibai saya juga. Saya kata, makanlah Habbatus Sauda sebagai satu ubat tambahan kita. Makinya saya. Habbatus Sauda ni zaman Nabi boleh lah. Zaman sekarang lain. Lalah dia mati pasal Covid. Lepas-lepas tu orang pakat cari Habbatus Sauda. Jadi lagi sekali saya nak merayu pada tuan-tuan. Dia adalah hadis Nabi. Setiap pagi saya minum segelas air. Madu lebah. Saya ambil campur dengan air panas. Saya ambil Habbatus Sauda. Saya rendam. Lepas subuh. Saat lagi pukul 8 pagi saya nak pergi ke ofis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Itulah minuman saya setiap pagi. Dan bila saya nak pergi ceramah, saya ada 2 flas air panas. 1 flas kopi untuk kencing manis saya, kopi pria katak apa semua. 1 lagi teh ataupun madu Habbatus Sauda ada dalam kereta saya. Saya minum air itu tuan-tuan. Untuk imun Habbatus Sauda dan madu lebah. 1. 2. Madu lebah. Tengok malam ni ramai hak duk batuk. Mereka tanya petua pada saya, Ustaz, apa petua untuk batuk Ustaz? Jawapan saya, jangan batuk. InsyaAllah tak batuk. Tak pernah faham, tak faham sudah. Bila rasa nak tak batuk, lega. Ambil madu lebah sebotol macam ni. Jangan tuan-tuan kata saya berniaga pula. Tak, saya tak berniaga ni. Ni hak saya buat. Ambil madu lebah. Ambil buah lemon, basuh, potong. Bubur dalam madu lebah, tutup. Besok pagi minum. Batuk tuan-tuan insya-Allah hilang. Cuba buat. Saya tuan-tuan, kalau tak ada madu lebah, saya ambil air asam Jawa tu, bubuh atas bumbung. Ustaz, bumbung tinggi Ustaz. Buh atas pos garaj tu. Ambil tangga buh. Pukul 10 malam besok lepas subuh ambil minum. Ambil air embun tu tuan-tuan. InsyaAllah batuk hilang. Nombor 2. Kalau boleh letak atas bumbung. Kalau masalah saya Ustaz, saya rumah flat tak ada bumbung. Nasihat nak kata apa? Siapa suruh beli rumah flat tak ada nak jawab. Hang naik atas sekali. Atas rooftop tu dia atas ni. InsyaAllah. Nombor 3. Paru-paru. Benda ni dia akan mari pada paru-paru. Ada 2, belah kanan, belah kiri. Tetap madu lebah. Okey, sekarang makcik sakit belada belah mana? Belah kiri Ustaz. Ambil madu, buh lang sudu, minum. Sengekkan sikit, mudah-mudahan dia turut. Sengek belah ni dia turut. Nah, abang kita gelak Ustaz. Sungguh lah, saya buat. Nyengek-nyengek minum Ustaz. Madu dan air minyak zaitun. Saya dah umur 50 lebih tuan-tuan. Hidup tidak selalunya indah. Langit tak selalu cerah. Suram malam tak berbintang. Itulah lukisan alam. Cuba tuan-tuan tengok. Bukan saya suruh tuan-tuan dengar lagu tu. Saya tarik lagu tu, tak ada tarik nafas.
Setengah orang hidup tidak selalunya indah, langit tak selalu cerah, serap. Nampak? Dia saya ceramah tadi sebelum pukul 8, lah pukul 9 lah. Segelas air, setitik air tak minum lagi. Tuan-tuan 2 kali turun dah, naik 2 kali dah. Paru-paru supaya napas dengan baik. Apa dia? Minyak zaitun. Tolonglah minum start daripada besok, supaya bernafas jadi senang. Dan yang terakhir, yang keempat, saya minta pada tuan-tuan, jus durian Belanda. Kalau tak ada jus, minum, makan durian Belanda. Ini petua yang saya buat. Tuan-tuan ingat saya ada penyakit macam-macam, tapi saya lawan, saya bangun, saya terus cakap. Sihir macam-macam tuan-tuan. Hak sihir-sihir, kalau tuan-tuan jadi saya, mati lama lah. Kalau tuan-tuan jadi saya ni, rasa tak keluar rumah lah. Nasi di rumah saya 2 jam je, lepas tu basi. Saya ulang balik, nasi kalau masak di rumah saya, masak rice cooker tu 2 jam je tahan, lepas tu basi. Sampai tahap macam tu sihir. Saya tak tidur tuan-tuan, semalam saya tak tidur. Berapa lama dah saya tak tidur. Bila saya tak tidur satu malam tu, pukul 3 pagi, saya tak tidur. Saya duduk tengok YouTube. Saya pasang YouTube Al-Quran 30 juzuk non-stop 11 jam. 11 jam non-stop. Dia baca, saya ikut sekali. Pintu bilik saya buka. Saya tengok kereta cucu saya berjalan. Kereta jenis transformer tu, bila berjalan gedek boleh bangun. Saya pergi jalan-jalan jadi kereta. Saya pergi bangun jadi transformer pula. Saya tengok, aku suka lah. Saya fikir dia pun nak main transformer kan, mampu dia. Macam-macam ujian. Tapi Allah Ta'ala bagi kesihatan tang sini pula. Maka kesihatan di situlah yang saya nak kongsi pada tuan-tuan. Kita tak tahu nak main menatang apa pula ni.